بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نبدأ درسنا بقراءة الكتاب. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه لقرآن كريم. إنه لقرآن كريم. في كتاب مكنون. في كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ia apa yang Allah sumpah ini. Sebab Allah sebut wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Sesungguhnya ia adalah suatu sumpah yang Allah sumpah ni. Kalau kamu mengetahuinya, satu benda yang sangat dahsyat, sangat besar. Kalau kamu mengetahui, kalau kamu ada, kalau mengetahui, kamu berakal masalah ni, kamu mengetahui dia adalah sumpah yang sangat besar. Okey. Apa Allah sumpah? Innahu laqur'anun karim. Innahu, sungguh ia yang disumpah tadi. Sebab tu khas sini apa? Ha ni dhamir balik pada apa? Balik pada Al-Quran. Al-Muqsam alaih, disumpah atasnya apa? Quran. Innahu ay innal Qur'ana la Qur'anun karim. Faham ya? Ini bukan situ innahu, situ bukan dhamir sya'ni wal hal. Bukan innahu, sungguhnya keadaan halnya ada Quran yang mulia, bukan. Ulama tafsirkan, ulama tafsir sebut hu sini balik kepada Al-Quran. Boleh faham tak? Uslub apa bentuk ayat ni? Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ialah Quran. Quran yang sangat mulia. Yang Allah sumpah tadi. Faham tak? Mana dia? Ustaz kata apa sini ya? Okey. Ayub. Ayublah yang mulia. Gitu maksudnya. Faham tak? Ayublah. Dialah Ayub. Ayub yang mulia. Faham kan? Dialah Ayub. Ayub yang berpeketimu mulia. Cakaplah amin. Ya, amin. Okey. Innahu, sesungguhnya ialah Quran. La Qur'anun karim. Quran yang sangat mulia. Dia adalah Quran, Quran yang sangat mulia. Makna boleh faham kan? Jadi ha ni apa? Innahu, ha ni apa? Dhamirun muttasilun fi mahalli apa? Fi mahalli nasbi ismin inna ay. Innahu innal Qur'ana, sesungguhnya Quran la dia adalah Quran yang sangat mulia. Quran kamu itu adalah Quran yang sangat mulia. Faham tak? Sebab tu Allah sumpah dengan beredarnya bintang.
Innahu, sesungguhnya Al-Quran kamu ini, Quran yang sangat mulia. Lam ni lam apa? Lam apa? Lam muzahlaqah. Lam yang tergelincir, digelincirkan oleh inna. Jadi dia terpaksa pergi ke tengah. Asalnya dia sepatutnya lamul ibtida, tapi sebab masuk inna, dia terpaksa menggelincir ke tengah. Inna ambil tempat dia. Jelas ya? Bapak Ayub ya? Okey. Dia panggil lamul muzahlaqah. Lam yang tergelincir. Sepatutnya dia lamul ibtida. Yufidu taukid. Innal Qur'ana la Qur'anun karim. Adalah Quran yang mulia. Allah sebut, itulah Quran. Itu sungguh dia adalah Quran. Quran yang sangat mulia. Quran yang sangat mulia. Mana dia? Siapa yang turunkan Al-Quran? Allah yang maha mulia. Daripada Allah yang maha mulia. Siapa yang bawa? Malaikat Jibril, diiringi oleh malaikat yang mulia. Diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada semulia-mulia makhluk. Allah yang maha mulia dibawa oleh malaikat yang sangat mulia. Kemudian disampaikan kepada Rasul semulia-mulia makhluk Allah. Untuk apa? Untuk semulia-mulia umat. Sebab Quran adalah kemuliaan. Sesiapa yang menolak Al-Quran, berarti dia menolak kemuliaan. Sesiapa yang menolak Al-Quran, berarti dia memilih kehinaan, dia memilih kejijikan. Apabila Allah Quran sebut, gimana? Tak dengar juga? Dengar juga kan? Tak masalah tu, Pak. Jadi ingat, setiap ayat Al-Quran yang bermula Bismillahirrahmanirrahim, ikut qiraat kita Hafs bin Asim, dengan diakhiri minal jinnati wan nas, semuanya penuh dengan kemuliaan. Hukum hakamnya adalah hukum hakam yang mulia. Syariat dia adalah syariat yang penuh dengan kemuliaan. Sebab tu jangan kita peduli apabila arahan apa untuk tutup kedai-kedai arak. Sebab arak ni hina ke mulia? Arak hina ke mulia? Hina. Sebab hinalah Quran haramkan. Sebab Quran mulia. Quranmu mulia. Tidak dibenarkan jual arak secara terbuka. Orang kafir, mereka tak percaya, itu pulang pada dia. Orang tak percaya, itu terpulang. Kalau mereka memilih kinan, terpulang pada dia. Sebab apa? Jadi apabila orang menolak, bermakna orang menolak keharaman arak, berarti dia menolak kemuliaan. Orang yang menolak keharaman arak, berarti dia memilih kehinaan. Orang yang menolak keharaman arak, berarti dia menolak kemuliaan. Berarti dia memilih kehinaan. Siapa kata arak mulia? Bergaduh rumah tangga, habis duit, aksiden di jalan raya. Aksiden di jalan raya. Okey, hina. Quran ni untuk orang mulia. Syariat Islam yang digariskan dalam Quran adalah syariat yang sangat mulia. Syariat yang sangat mulia. Sebab tak? Kemuliaan dia apa? Sebab Allah sebut, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmat kepada seluruh alam. Apabila Al-Quran dalam ekonominya disebut apa sebut?
Innal ladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Innal ladzina ya'kuluna ar-riba, sesungguhnya orang yang makan riba ini sistem kapitalis yang mementingkan kepentingan golongan pemodal, yang mementingkan kepentingan siapa? Yang punya banyak harta, yang menghalalkan riba. Innal ladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang makan riba mereka tak bangun di akhirat. Gambaran Allah begini. Di akhirat melainkan seperti bangunnya orang yang kerasukan. Dia bangun, dia jatuh. Dia bangun, dia jatuh. Dia bangun, jatuh. Itulah Allah gambarkan hakikat keburukan, kejelekan riba. Apa makna dia? Dia makan, tak pernah kenyang. Jatuh. Jatuh. Sebab tu kita kata, binatang dia makan cukup sedar kenyang, dia berhenti. Binatang dia sekadar kenyang, dia berhenti. Burung dia makan kenyang sudah, dia balik terbang. Faham tak? Harimau dia membunuh hanya untuk dia makan. Serigala membunuh untuk dia makan. Kenyang dia sudah, dia tak kacau seorang. Harimau dia makan, dia kenyang, dia tak kacau lagi. Tapi golongan kapitalis tak. Biarpun dia kenyang, tetap dia akan tambah sampai apa? Nak bagi kaya, dia cetuskan peperangan. Boleh jual senjata, dia jual apa semua. Dia senaja cetuskan peperangan. Kemudian apa? Dia jual senjata. Biarpun kenyang, tapi tetap nak lagi. Kama yatakhabbathu syaitan. Buncit sudah perut, jatuh. Nak lagi, jatuh. Nak lagi. Ini Allah gambarkan golongan kapitalis. Yang apa? Yang beriman dengan sistem riba. Yang beriman dengan sistem bank ni. Faham tak? Jelas tu? Sebab tu, apabila Allah syariatkan orang mencuri potong tangan, itu syariat yang penuh dengan kemuliaan. Sebab apa? Sebab Allah, Allah ini Rabb kepada seluruh hamba-Nya. Sebab tu Al-Quran dia sangat mulia. Orang nak tolak Quran bermakna dia memilih kehinaan. Sebab tu Al-Quran tidak boleh dilawan oleh apa-apa sistem pun. Sebab dia daripada Allah yang maha mulia, kepada malaikat yang sangat mulia, kepada semulia-mulia makhluk Allah, untuk diamalkan oleh semulia-mulia umat Islam. Tak boleh lawan. Ini nak laksana Islam, tengok bertentang dengan perlembagaan itu tidak. Adakah perlembagaan Malaysia boleh jadi hukum pada Al-Quran lagi? Perlembagaan tu hina, manusia bikin. Surah Jarat, Lord read kah nama tu? Siapa belajar sejarah tu? Surah Jarat, Lord read kah? Untuk perlembagaan Malaysia. Itu manusia hina yang mulia ni daripada Allah. Sebab manusia boleh buat satu, dia akan fikir apa? Undang Malaysia dia akan dia buat undang-undang Surah Jarat perlembagaan Malaysia, Lord read. Dia fikir apa? Kepentingan orang Melayu sebagai penduduk peribumi sini. Dia akan jaga kepentingan ni, kepentingan raja-raja. Berdasarkan kepentingan orang tertentu. Pancasila, sewaktu dia ubah Pancasila, berbatar tak? Kepentingan bangsa Indonesia. Quran tak, seluruh alam ini. Termasuk binatang-binatang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tak utus rahmat seluruh alam. Bahkan bukan sahaja manusia, termasuk juga binatang. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irun yatbiyan illa umamun amsalukum. Ada hak mereka ke atas kamu. Tengok lengkap tak lengkap? Sebab apa? Innahu laqur'anun karim. Dialah Quran. Quran yang sangat mulia. Quran yang sangat mulia. Makna sesiapa yang menolak Al-Quran itu, berarti dia memilih kehinaan. Siapa menolak syariat Islam, potong tangan tak sesuai, dia memilih apa? Kehinaan. Allah, apa dia buat? Sebab tu manusia ni boleh buat undang-undang, dia akan fikir apa? Pertama, kepentingan diri.
penggubal undang-undang tu. Sebab dia ada kepentingan situ. Okey. Sebab tu undang-undang Malaysia dia akan jaga kepentingan rakyat Malaysia. Vaksin darat Malaysia percuma, orang asing kena bayar. Zakat warga negara boleh terima. Zakat warga negara je boleh terima. Daripada pejabat zakat. Tak ada IC tak boleh terima. Tapi ambil zakat boleh semua. Sebab ini undang-undang manusia. Dia hanya memikirkan kepentingan golongan kelompok tertentu. Tapi Quran tak. Innahu laqur'an. Innahu, sungguh ialah Quran. Laqur'anun karim. Quran yang sangat mulia. Sebab tu hanya jiwa-jiwa yang mulia saja mampu memahami hakikat ini. Hanya jiwa-jiwa yang mulia saja. Daripada Allah yang maha mulia, kepada malaikat yang sangat mulia, kepada semulia-mulia makhluk. Hanya jiwa-jiwa yang mulia saja mampu memahami hakikat ini. Ini nak buat undang Islam, nanti kita tengok adakah perlembagaan Malaysia membenarkannya. Kurang ajar perkataan tu. Kurang ajar. Kau nak hukum kitab semulia-mulia kitab Allah dengan mana lain? Innahu laqur'anun karim. Sungguh dialah Quran. Quran yang sangat mulia. Nak jadikan hakim undang-undang kafir pun ada. Apa sebab tu? Lorit apa tu? Waktu buat pembentukan Malaysia tu kan. Nak jadi hakim gitu. Tengok, kita kena kaji dulu. Adakah bagaimana perlembagaan kita melaksanakan hukum Islam ni? Subhanallah. Iman apa kita begini? Innahu laqur'anun karim. Sungguh dialah Quran. Taukid. La Quran. Dialah, sungguh itulah Quran. Quran yang sangat mulia. Allahumma ja'al Quran. Allahumma ja'alu hujjatan lana. Ya Allah, jadilah Quran ini kami bawa, ya Allah, di akhirat nanti dialah pembela kami. Allahumma ja'al hujjatan lana wala yakun hujjatan alaina. Bukan nanti dia jadi musuh untuk menghantam kami di akhirat nanti. Sebab tu kita doa apa? Semua apa? Wa fil dunya hudan wa fil qabri mu'nisan wa yawmal qiyamati syafi'a. Dia di dunia itu adalah petunjuk untuk kami. Kami tidak pernah memilih petunjuk mana. Tidak ada satu pun. Kami hidup kami Al-Quran. Undang-undang kami Al-Quran. Prinsip ekonomi kami Al-Quran. Prinsip muamalat, prinsip munakahat, prinsip ibadat, prinsip hubungan luar negara, semuanya Quran. Lengkaplah. Allah bagi kami lengkap surat syariat dia. Seperti mana Allah mencipta kami selengkap-lengkap makhluk. Ada mata, ada telinga untuk kami hidup di muka bumi ini. Dan dia Allah bagilah. Dan Allah bagikan kami semulia-mulia kitab sebagai pedoman kami. Untuk bersama kami di dunia bersama, di kubur mu'nisan sebagai apa? Penyejuk hati kami. Mu'nisan sebagai teman kami. Qarinan, teman kami juga di kubur. Wa yawmal qiyamati syafi'an. Sebab dia mulia lah sampai mati pun. Okey. Sekarang ni orang-orang yang terlampau beriman dengan perlembagaan, sebelum kita buat undang-undang Islam ni kena kaji dulu. Sebab apa? Kita ada perlembagaan persekutuan. Kena kaji dulu. Suruhlah dia baca. Nah, pergilah baca perlembagaan Malaysia tu, dikubur dia. Dikubur baca Quran ke baca apa? Dia nak beriman sangat. Nah, pergilah kau baca perlembagaan persekutuan lah, dikubur tu. Yang kau pertahan apa? Sanjung-sanjung kita tak. Yang Quran lah setinggi-tinggi perlembagaan, setinggi-tinggi petunjuk. Innahu laqur'anun karim. Dialah Quran. Quran yang sangat mulia. Jelas tu? Okey. Fi kitabin maknun. Pada kitab yang terpelihara. Di lauhil mahfuz. Daripada Allah. Tidak ada campur tangan makhluk. Tidak ada sedikit pun campur tangan makhluk. Quran ni daripada Allah. Fi kitabin maknun. Pada kitab yang terpelihara. Ulama setengah tafsir apa? Dalam lauhil mahfuz. Dia terpelihara daripada lauhul mahfuz. Sebab tu dia dipelihara Allah di lauhul mahfuz. Sewaktu mula Allah letak apa? Terpelihara di lauhul mahfuz. Terpelihara di langit dunia. Kemudian malaikat bawa pada Rasulullah, terjaga daripada apa? Seperti mana Rasulullah baca, begitulah kita baca.
Allah pelihara, dia terpelihara sampai bila-bila, sampailah Allah angkat Al-Quran. Al-Quran ni akan terus terpelihara. Al-Quran sampai hari kiamat, sehingga sebelum dia diangkat, dia terpelihara. Allah pelihara apa? Dalam mushaf. Allah pelihara dalam mushaf. Kita tulis Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dipelihara, ditulis di mushaf. Bahkan apa? Juga dipelihara mana? Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bal huwa ayatun bayyinat. Bahkan Al-Quran ini ayat-ayat, tanda-tanda kosong jelas. Fi qulubil ladzina utul ilm, yang berada dalam jiwa-jiwa orang yang Allah kurniakan ilmu. Allah pelihara Al-Quran. Allah pelihara Al-Quran. Sebab yang pelihara Al-Quran Allah sendiri. Yang pelihara Al-Quran siapa? Allah sendiri. Sebab tu Allah sebut kitab Taurat, kitab Injil, Allah sebut apa? Bima stuhfidhu min kitabillah. Apa yang mereka diminta untuk menjaga. Bima stuhfidhu. Allah perintahkan ulama Bani Israel. Allah perintahkan ulama Bani Israel untuk menjaga Taurat, untuk menjaga kitab Injil. Bima stuhfidhu, dengan apa yang mereka diminta untuk menjaganya. Surah apa tu ini? Juzuk ke-6 ke tu? Okey. Apa yang Allah perintahkan mereka supaya jaga. Jadi manusia jaga. Manusia lemah tak lemah? Lemah. Apa yang manusia jaga, itulah kita lihat Injil yang ada sekarang. Itulah kita lihat Injil yang ada sekarang. Dalam bahasa Inggeris, Bible. Dalam bahasa Arab, Al-Kitabul Muqaddas. Dalam bahasa Indonesia, Alkitab. Nama pun berbeza sudah. Kalau kita orang beriman sebut Injil. Tapi dalam bahasa Inggeris dia sebut apa? Bible. Bahasa Indonesia apa? Alkitab. Itu jadi Tuhan Allah. Itu jadi Tuhan apa? Tuhan Allah. Dia hejak alif A-L-L-A-H. Allah. Tuhan Allah. Bukan Tuhan Allah, Tuhan Allah. Sebab tu kita kata, kadang orang petikai tu, kita tulis macam insya-Allah. I-N senggang sya, huruf S besar, kemudian Allah. Ataupun cukup tulis I-N-S-Y-A-A-L-A-H Allah. Allah. Mana betul? Dua-dua salah. Dua-dua salah. Dua-dua salah. Sebab tu ayat Al-Quran atau kalimat Arab ini, apabila kita rumikan dia, kita tulis selain pada bahasa Arab, dia hanya sekadar isyarat kepada sebutan saja. Takkan betul sebutan dia kalau ikut betul-betul. Ini petikan ni, kena I-N sengkang H-Y. Salah siapa sebut insya-Allah. Dua-dua salah. Sebab tu dua-dua salah. I-N in. Nun bertemu insya. Boleh baca ke tu? Ini sengkang apa juga tu? Insya. Bukan insya. Insya. Nun bertemu syin naik ke atas. Insya. Dia jadi apa? Ikhfa. Insya Allah. Wala taqul syai'in inni fa'ilun dzaka ghadan illa an taqulu insya Allah. Faham tu? Itu benda pun. Sebab apa? Masalahnya bukan Quran ditulis dengan huruf Romi. Quran ditulis dengan huruf apa? Huruf Arab. Jangan bertengkar lah. Dua-dua salah. Dua-dua salah. Hejah Allah pun salah. A-L-L-L-H itu pun salah. Cuba bacanya. A-L-L-L-A-H lah. Jadi apa? Allah. Tuhan Allah. Itu sebut Tuhan Allah.
Bukan Allah. Allah. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Kalau imam Allahu Akbar, payah. Tak payahlah kau jadi. Kau tak payah jadi imam. Kau di belakang saja. Okey. Jelas ke? Okey, sebab tu tak boleh diromikan. Sebab tu kita tengok. Quran kita pun kita jaga. Tetap kita sebut Quran. Orang Melayu sebut Quran, orang Cina sebut Quran, orang Arab sebut Quran, orang putih sebut Quran. Sebab nama dia Quran. Sebab tu Allah sebut innahu la Quran. Dia adalah Quran. Sebab Allah jaga. Nama dia terjaga. Sebab tu ditulisan dalam bahasa Arab. Dia datang dalam bahasa Arab. Sebab sebutan dia dalam bahasa Arab. Bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan lidah Arab yang nyata. Dengan lidah Arab yang nyata. Okey. Jadi fi kitabim maknun, pada kitab yang terpelihara. Sebab hukum syariat inilah bezanya kita dengan umat terdahulu. Sebab tu kita tengok agama Yahudi, mereka menisbahkan agama mereka kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihi salam. Mereka kata kami berpegang dengan Taurat. Orang Kristian mereka menisbahkan agama mereka kepada siapa? Kepada Nabi Isa, atau mereka sebut sebagai Jesus the Christ, Yesus penyelamat. Okey. Sekarang kita tengok, kalau kita pergi ke gereja, adakah nampak mereka rokok dan sujud? Di gereja nampak rokok kah? Ada sujud kah? Hari Ahad, adakah rokok dan sujud? Nabi Isa sujud tak sujud? Semua Nabi sujud. Allah sebut dalam Quran Maryam, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i. Wahai Maryam, usjudi li rabbiki, sujudlah engkau pada Tuhanmu. Sujud. Warka'i, rukuklah. Maryam rukuk, Maryam sujud. Ni Merry Christmas kena sebut ni. Sujud, rukuk. Dia sujud. Qiyam, solat. Tapi mengapa tidak ada sekarang? Sebab dia diubah. Ubah. Itulah kita tengok sekarang. Yang adanya nyanyian. Tapi umat ini tidak. Sebab umat ini kitab dia dipelihara. Macam mana orang nak buat lari pun umat ini daripada syariat dia, tetap ada akan mempertahankan sampai hari kiamat. Jangan risau. Sekarang suruh apa? Ubah tata cara solat, Rasulullah tunjukkan. Kita sebut. Okey. Tak apa ni. Solat berjarak ni dapat 2 pahala. Pahala ikut sunnah Rasulullah, pahala ikut ulu amri. Itu fatwa syaitan namanya. Quran sebut. Terperihal Quran. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Quran sebut. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang datang kepada kamu daripada Rasulullah. Pernahkah Rasulullah solat berjarak? Dalam apa keadaan sekalipun? Tak ada. Ambil. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dia larang, kamu tinggal. Jadi Quran ni tak boleh ubah. Sebab tu tetap Rasulullah sebut, kita tak akan jadi umat sebelum dulu. Biarpun setengah umat ini akan mengikut. Sebab tu Rasulullah sebut, la tatba'anna sanana man kana qablakum shibran shibra wa dhira'an dhira'a hatta law dakhalu fi hujri dabbin taba'tumu. Kamu akan mengikut sunnah-sunnah umat sebelum kamu. Shibran shibran, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an dhira'an, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu fi hujri dabbin, sehingga mereka masuk lubang dab. Dab kecil lagi daripada biawak. Dia handsome lagi pada biawak. Biawak padang pasir. Dia makan pun, dia makan pada, sebab tu halal makan dab. Besar mana lubang dab? Pegang ni. Tempat dia masuk. Besar ni. Maknanya kalau mereka masuk lubang biawak tu, kamu pun tonyah kepala nak masuk juga. Tolak kepala nak masuk juga. Apa Rasulullah nak bagi tahu ni? Apa Rasulullah bagi tahu ni? Rasul bagi tahu,
Sehingga kan kalau mereka melakukan perkara yang tak masuk akal, kamu akan ikut. Kalau mereka buat perkara yang tak masuk akal, kamu sebahagian yang mengaku umatku ni akan ikut. Sekarang masuk akal tak masuk akal? Suruh solat berjarak, tapi naik bas rapat balik. Di kedai makan rapat. Solat suruh berjarak. Sekarang jujur kita tanya hati kita, masuk akal tak masuk akal? Dalam bas apa? Penuh kan? Okey, pesawat duduk rapat-rapat sebelah-sebelah lagi. Kedai makan boleh penuh, duduk penuh semua. Apa? Orang politik kita buat press conference, wartawan semua dekat-dekat semua. Makan. Tiba-tiba satu kereta, kita, anak kita, 5 orang anak kita pergi ke masjid, sampai masjid dalam kereta rapat. Lepas masjid kena jarak. Masuk akal tak masuk akal? Jujur kita tanya diri kita, masuk akal tak masuk akal sekarang benda ni? Masuk akal tak masuk akal? Baik, kalau siapa kata masuk akal, bagus pergi cek dia punya otak dia. Pergi cek, jumpa pakar sekretari. Siapa kata benda tu masuk akal, bagus pergi jumpa pakar sekretari sekarang. Cek, ada yang terlucut ke aku punya saraf aku ni, ataupun cerebrumku apa ada masalah ke? Pergilah cek ke sana. Kalau siapa kata masuk akal, itu tak kira sunnah lagi. Faham tak? Makna akal bukan kata dalil. Makna sekarang orang awam yang tak faham apa itu ijma', apa itu istishab, apa itu istihsan, apa itu masalih mursalah, apa itu istidlal bi syari'ati ma kana qab, syariat sebelum ini tak faham pun. Tak faham perbahasan Quran hukum pun. Betul tak betul ke? Kita di bas boleh rapat, masjid kena jarak. Makna orang sekarang pakai akal saja, bukan pakai lagi apa? Nas Quran dan sunnah, ataupun perlukan kefahaman fiqh yang mendalam, usul fiqhnya, kaedah fikihnya. Makna biasa pun dia sudah faham benda ni tak masuk akal. Sebab terus saya gambarkan, biarpun mereka nak masuk lubang biawak, kamu pun tuju tetap nak masuk juga, nak pergi masuk juga. Makna dia tashbih. Rasulullah nak gambarkan, makna dia kinayah, bukan tashbih. Kita buat kinayah. Makna kinayah ni gambaran bahawa sampai peringkat benda tu dia anggap mustahil pun ikut juga. Tapi ingatlah, tapi kita bersyukur sebab Rasulullah sebut, Allah sebut sini, fi kitab maknun, kitab ini terpelihara, syariat ini terpelihara. Biarpun orang nak ubah macam mana pun, tetap terpelihara. Sebab Rasulullah sebut, walan tadala ta'ifatun min hadhil ummah qa'imatun ala amrillah la yadurruhum man khalafalahum wala man khadhalahum hatta ya'ti Allah bi amrihi. Walan tadala ta'ifun, tetap kekal berterusan ta'ifah, satu golongan, biarpun mereka kecil, ta'ifah kecil, nakirah, qa'imatun ala amrillah, mereka tetap teguh di atas perintah Allah yang disampaikan oleh Rasulnya. La yadurruhum man khalafahum, tidak memberi mudarat kepada mereka sedikit pun orang menyalahi mereka, radikal ke pengganas ke apa, biarlah teroris apa, terpulanglah. La yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum, dan tidaklah orang yang meninggalkan mereka, biarlah mereka tu biar hidup. Itu jenis keras semua tu, jenis radikal semua tu, biarlah. Hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga datangnya urusan Allah untuk sempurnakan agama ini. Faham tak? Hingga datanglah untuk apa? Di situlah akan tertegaknya kebenaran, akan terlenyapnya segala kebatilan. Ini keyakinan kita. Fi kitab maknun, Quran itu terpelihara, syariat ini terpelihara, umat ini tetap terpelihara, takkan terjadi pada umat sebelumnya. Sebab tak? Mana ada sujud rokok sudah kan? Sedangkan mengaku apa? Ikut Nabi Isa, sanjung Yesus the Christ, Nabi Isa salat, rokok, sujud, Maryam salat, semua Nabi sujud. Sebab apa? Sebab dipindah, tapi tidak ada orang yang mempertahankan. Tapi umat ini macam mana sekalipun tetap ada golongan yang bangkit mempertahankannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah hukum seseorang yang melakukan perbuatan syirik? Apa hukum? Sebab syirik nak sebut. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak ampunkan dosa orang mensyirikkannya. Mana di akhirat ni tidak ada keampunan untuk dia. Makna neraka selama-lamanya. Wa yaghfiru ma duna dhalik, dan dia ampunkan selain pada dosa syirik. Dosa berzina mungkin Allah ampun. Dosa berjudi mungkin Allah ampun. Tapi syirik Allah tak ampun. Tapi ingatlah, setengah syirik itu kita tak tahu. Setengah syirik ini kita tak sedar bahawa itu ada syirik. Sebab tu Rasulullah ajar kita baca apa? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka ma la a'lamu. Allahumma inni, ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah daripada mensyirikkan engkau ya Allah sesuatu yang aku ketahui. Aku tahu perbuatan ini syirik. Aku tahu ya Allah, kalau aku pergi sediakan sokok-sokok dengan ayam panggang, pergi lepas ke sungai, itu perbuatan syirik. Sebab apa? Meminta pertolongan daripada makhluk lain. Okey, perbuatan syirik. Itu aku berlindung dengan kau. Janganlah hatiku nak buat begitu. Tak mau. Aku minta ya Allah, jangan kau jaga. Aku berlindung dengan kau ya Allah. Aku berlindung dengan kau ya Allah daripada melakukan perbuatan yang aku tak tahu. Syirik. Faham ke? Wa astaghfiruka ma la a'lamu. Tetapi ya Allah, berapa banyak ilmuku ni singkat. Ilmuku ni singkat. Berapa banyak perbuatan yang aku tak tahu. Tapi dia sebenarnya syirik. Jadi kalau perbuatan tu aku tak tahu, ya Allah, kita syirik, awal-awal lagi aku minta engkau ampun aku ya Allah. Faham tak? Itu doa apa? Untuk mengelakkan syirik. Ingatlah. Tapi jangan, saya dah pesan ya, jangan mudah-mudah menghukum orang syirik. Siapa mudah-mudah menghukum syirik, dialah Wahabi. Sikit-sikit syirik. Apa? Siapa Ustaz dengar kan? Okey, kita baca tahlil juga. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Okey, syai' min al-Fatihah. Itu pun dihukum syirik. Ila hadrati makna hadiah, makna ini hadiah kami kepada apa? Hadrat Sayyid Rasulullah. Hadiahkan Fatihah pada Rasulullah syirik. Syirik di mananya? Sebab tu jangan mudah syirikkan orang ya. Okey. Tanya lu. Okey, macam mana ni? Mengapa benda tu jadi syirik? Faham tak? Okey. Okey, Ustaz zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali. Ada ke sunnah Rasulullah? Ya, itu sunnah Rasulullah yang sabit. Ijma' seluruh umat. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 3 kali, Allah akbar 33 kali. Yang 100 berapa? 33 darab 3 berapa? 99. Jadi yang 100 kita jawab. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk. Boleh tambah lahul mulk wa ala kulli syai'in qadir. Okey, kita tambah yang ke-100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Genapkan 100. Apa? Diampunkan dosanya biar apa? Mislu zabadil bahri, biarpun sebanyak buih-buih di lautan. Okey, itu sunnah yang sabit. Bolehkah kita iktiqad bahawa vaksin penyelamat manusia? Bolehkah kita iktiqad? Ingat ya, vaksin penyelamat, ya Allah, ini kan. Wa idza maridtu fa huwa yashfin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa yashfin. Siapa bagi penyembuh ni? Allah. Siapa bagi penyembuh? Allah. Okey. Sebab tu ingat ya. Apa macam kita sebut tadi? Apa juga tu? Okey. Sekarang kalau kita sakit, Ustaz ulang balik. Kalau kita sakit, apa hukum kita berubat? Harus. Hukum berubat ni harus. Ingat ya.
Tidak ada seorang ulama pun kata berubat ini, ambil ubat ni wajib. Kalau siapa kata ada, tolong tunjukkan. Ulama mana kata begitu? Tapi dululah, bukan sekarang ya. Sekarang macam-macam ya. Okey. Cuma ulama beza apa? Boleh buka. Nak tengok, nak rujuk istidlal ulama, boleh buka. Kitab apa? Nailul Awtar. Kitab Nailul Awtar Imam Syaukani. Dia bentangkan dalil-dalil para ulama ni. Okey. Ada setengah kata, bahkan setengah kata makruh berubat. Sampai ada kata setengah makruh berubat. Setengah kata tak. Hukum dia harus. Sebab ada ketika Rasulullah berubat, ada ketika Rasulullah tak berubat. Hukum dia harus. Cuma apa? Ulama berselisih. Mana lebih baik berubat atau tak berubat? Itu saja. Setengah kata lebih baik kita tak berubat. Sebab bila kita tak berubat, apa? Makna kita benar-benar menyerahkan diri kepada Allah. Setengah kata berubat. Tapi setengah kata tak. Ikut keadaan orang. Kalau iman dia macam Imran bin Husain, tak berubat daripada apa? Buasir dia. Ataupun tengok Nabi Ayub, sabar dia. Nabi Ayub. Okey. Imran bin Husain, sabar mereka. Dia kata apa? Sebab apa? Nah, malaikat bagi salam denganku. Mengapa aku tak redha sakitku? Malaikat bagi salam. Okey, jelas ya? Okey, jadi sekarang vaksin ni, masa inilah penyelamat. Kita sakit apa nak selamat kita? Sekarang kita nak sakit apa? Kita sakit apa vaksin nak selamat kita? Okey, ingat ya, sebab tu siapa yang menyembuhkan? Allah. Wa idza maridtu fashfin. Allah menyembuhkan. Vaksin ni hanya asbab saja. Itu pun tak tahulah, ulama tengah pun kita sekarang tak tahulah macam mana ya. Mengapa tak bentang jelas segi syariat vaksin ni? Sejauh mana tuntutan vaksin dalam Islam ni? Makna sejauh mana konsep penggunaan vaksin dalam Islam? Sebab apa? Kita hidup ni, Allah sebut apa? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Makna tunggu apa? Nanti ya datang vaksin apa COVID ni daripada babi tu. Datang vaksin babi tu, baru kita boleh solat rapat-rapat. Sebab ini penjaga kita vaksin ni. Sebab apa? Sebab tak ada ubat. Kadang kalau kita ada akal ya. Kalau tak ada ubat, berapa ribu yang sembuh? Berapa ribu yang sembuh? Berapa ribu yang sembuh? Mati ni tak sampai 1% pun. Sembuh 99.5% sembuh. Makna sekarang dia sembuh, ubat apa? Makna dia badan dia sendiri tak ada ubat. Jadi makna badan dia sendiri, diri dia sendiri ada ubat untuk lawan benda tadi. Apa masalahnya? Tiba tu tunggu vaksin penyelamat ni. Ingat ya? Sebab tu kita kata hukum dia hanyalah asbab. Tapi tu asbab ni adakah sampai peringkat nak tunggu vaksin ni nanti? Kita tengok betul ya. Ada vaksin nanti betul tak betul boleh rapat balik solat. Kita tengok nanti. Tengok ya. Kalau ada lepas cucuk nanti, lepas datang vaksin nanti kita tengok betul tak betul boleh rapat balik. Betul tak betul masjid boleh penuh balik. Nanti kita tengok. Sama kita tengok. Okey, boleh faham tu? Jadi apatah lagi vaksin ni penyelamat? Itu kata-kata syirik. Dia hanyalah asbab. Penyembuh hanya ada Allah. Tidak ada kuasa penyembuh melainkan Allah. Faham tak? Vaksin bukan penyelamat. Yang menyelamatnya Allah. La manja wa la manja illa ilaik. Tidak ada tempat selamat. Tidak ada tempat berlindung. La manja. Sebelum kita tidur tu. Sebelum kita tidur apa kita baca? Allahumma inni aslam nafsi ilaik wa fattu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik la manja wa la malja illa ilaik. Tidak ada tempat selamat, tidak ada tempat berlindung melainkan kepada engkau. Ini nak berlindung dengan vaksin. Nak syirikkan Allah dengan vaksin babi tu. Nak syirikkan Allah dengan vaksin babi tu. Nah, kalau dia asal penyelamat, syirik dia. Tapi Pak kata buatlah, itu hanyalah asbab. Cuma saya kata, adakah asbab ini diterima oleh Islam atau tidak? Sebab bagi Ustaz, 99.5% boleh sembuh tanpa vaksin, tanpa ubat. Makna apa? Badan kita ada ubat sudah. Walaqad khalaqnal
fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Jelas ya? Okey. Jangan takut ni. Pada apa? Pada sunnah Rasulullah ada cahaya. Pada Quran, pada ikut Quran ada cahaya. Qul huwalil apa? Qul huwalil ladzina amanu hudan wa shifa. Katalah Quran ini untuk beriman, petunjuk wa shifa, tenang saja hidup dia. Shifa, penyembuhan. Dia tak risau pun. Qul huwalil ladzina amanu. Katakanlah Quran ini lil ladzina amanu, untuk beriman. Hudan, petunjuk, wa shifa, penyembuh untuknya. Penawar untuknya. Okey, jelas ya? Jadi jangan syirikkan Allah dengan apa? Dengan vaksin babi itu ya. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukum muslimah berpudah yang berniaga secara live melalui platform media sosial Facebook? Adakah diboleh atas dasar berniaga atau tidak boleh? Sebab boleh mendatangkan fitnah. Sebab fitnah ni benda apa? Benda subjektif. Pak, fitnah ni benda subjektif. Boleh tak boleh berniaga? Boleh, silakan berniaga. Ada sahabat berniaga. Isteri Rasulullah Khadijah pun juga berniaga. Tapi berniaga apa? Okey. Promosi barang, jangan promosi diri kau. Masuk apa? Okey, masuk Facebook silakan. Promosi barang. Ini apa? Ini berpudah tapi ketat bajunya. Faham tak? Berpudah tapi baju ketat, tunjuk passion dia. Ini apa? Bukan promosi diri kau, promosi barang, silakan. Harus sebab apa? Bahkan apa? Kita kata Sayyidina Khadijah juga dia adalah seorang peniaga, sebaik-baik muslimat. Seorang peniaga. Okey, jadi hukum dia harus ya. Fitnah ni benda subjektif. Sebab nak elak fitnah suruh apa? Suruh tutup aurat. Jelas tu. Jadi tutup aurat, silakan berniaga. Asalkan jangan promosi diri saja. Promosi barang. Saya macam mana ni ya? Ini insya-Allah mana esoklah, sebab apa? Ada jembelis lagi lepas ni. Jadi cukup ada jembelis lagi lepas ni, jadi terpaksa kita berhenti sini dulu. Jadi insya-Allah soalan ni nanti insya-Allah mana esoklah, insya-Allah kalau panjang umur, kalau Allah tak panggil balik kita jumpa dia, insya-Allah kita sambung esok. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim. Allahumma lil haqqi haqqan warzuqna ittiba'ah wa lil batili batilan warzuqna ijtinabah. Wa la taj'al multabisan alaina fanadil waj'al muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.